Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Saya Ustazah Haliza, Guru Pendidikan Islam SK Muhammad Khair Johari, akan membimbing dan mengajar anda berkenaan tajuk malaikat. Tajuk malaikat yang setia. Tajuk ini terdapat di dalam buku Pendidikan Islam tahun 2, muka surat 67 hingga 70. Anda boleh rujuk halaman tersebut untuk mengulang kaji. Baik, apakah itu malaikat? Anda kenal malaikat? Baik, malaikat ialah makhluk Allah yang diciptakan daripada cahaya. Adakah awak boleh nampak malaikat? Tidak. Walaupun awak tidak boleh nampak malaikat, tetapi awak wajib yakin dengan hati dan beriman bahawa malaikat itu wujud. Ini adalah kerana malaikat merupakan salah satu daripada makhluk ciptaan Allah seperti manusia. Akan tetapi manusia boleh dilihat, malaikat tidak boleh dilihat. Malaikat tidak berjantina. Lelaki, perempuan, tidak. Malaikat tidak berjantina. Malaikat juga tidak berkahwin. Seperti manusia. Manusia berkahwin kan? Tetapi malaikat tidak. Malaikat tidak berkahwin. Malaikat tidak beranak dan juga tidak mempunyai anak. Malaikat mempunyai tugasan yang pelbagai. Malaikat sentiasa taat dan patuh pada perintah Allah. Malaikat tidak melaksanakan larangan Allah. Tidak sama sekali. Jangan sesekali melaksanakan larangan Allah. Apakah hukum beriman dengan malaikat? Anda tahu? Hukum beriman dengan malaikat hukumnya ialah wajib. Wajib ke atas semua umat Islam untuk beriman kepada malaikat. Ini adalah kerana beriman kepada malaikat merupakan salah satu daripada 6 rukun iman. Awak ingat tak rukun iman? Baik. Rukun iman ada 6. Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat. Ini dia, beriman dengan malaikat. Rukun iman seterusnya, beriman kepada kitab. Beriman kepada Rasul. Beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar. Di situ boleh dilihat bahawa iman ada 6 dan malaikat merupakan rukun yang kedua. Baik, malaikat. Berapakah malaikat yang wajib kita ketahui? 10. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Malaikat yang pertama dikenali sebagai malaikat Jibril. Malaikat kedua, Mikail. Seterusnya Israfil, Izrail, Atid, Ridwan, Malik, Raqib, Munkar dan Nakir. Ada 10 kesemuanya. Ini 10 malaikat yang wajib diketahui. Dan yang sebenarnya malaikat tidak terkira banyaknya. Mampukah anda mengingat semuanya? Oleh itu, 10 ini yang sahaja yang wajib awak ketahui. Memang wajib sewajibnya. Okey. Jibril. Sebagaimana yang diketahui, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu Allah Ta'ala. Anda tahu apa itu wahyu Allah Ta'ala? Wahyu ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantaraan malaikat Jibril. Inilah tugas malaikat Jibril.
menurunkan ayat Al-Quran yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang menerimanya ialah Rasulullah untuk disampaikan kepada sekalian umat manusia. Oleh itu, tindakan kita sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa membaca Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Mikail. Tugas malaikat Mikail menurunkan hujan dan rezeki. Malaikat ini bersama kita sepanjang hari, setiap hari. Jadi, untuk mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, tindakan umat Islam hendaklah kita sentiasa bersyukur, bersedekah dan membantu orang lain. Kenapa kita kena bantu orang lain? Patutkah kita bantu orang lain? Kita mesti membantu, sentiasa bersyukur kerana rezeki kita adalah untuk dikongsi bersama orang lain. Tidak boleh kedekut. Jangan. Seterusnya, malaikat Israfil pula. Tugasnya meniup sangkakala. Malaikat ini ditugaskan pada hari kiamat nanti. Takut tak? Tak perlu takut. Kita hanya perlu sentiasa beriman kepada Allah dan bersederhana di dalam kehidupan. Baik. Seterusnya, Raqib dan Atid. Tugas malaikat Raqib ialah mencatat amalan baik. Malaikat ini sentiasa bersama kita. Sekiranya kita melakukan kebaikan, malaikat ini akan catat amalan kita. Manakala malaikat Atid mencatat amalan buruk. Oleh itu, janganlah sesekali melakukan kesalahan atau perbuatan yang menyalahi perintah Allah. Kita haruslah menjauhi dosa dan maksiat. Malik dan Ridwan pula. Malik dan Ridwan ditugaskan untuk menjaga neraka dan syurga. Malaikat Malik menjaga neraka, manakala malaikat Ridwan menjaga syurga. Oleh itu, untuk mendapatkan syurga, kita hendaklah berusaha menjadi ahli syurga. Melakukan perintah Allah, membuat kebaikan. Manakala untuk menghindari daripada neraka, kita janganlah melakukan perbuatan yang jahat. Seterusnya, malaikat Israel. Malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut nyawa. Apabila diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencabut nyawa manusia, malaikat ini akan melaksanakan tugasnya. Oleh itu, kita sebagai umat Islam harus sedar dan beringat sekiranya terdapat jiran, tetangga, saudara mara yang sakit, kita hendaklah menziarahinya dan mendoakan kesejahteraannya. Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir bekerjasama menyoal orang mati di dalam kubur. Apabila malaikat Israel melaksanakan tugasnya, malaikat Munkar dan Nakir pula melaksanakan tugasnya di dalam kubur. Malaikat Munkar dan Nakir akan menyoal orang yang mati apabila dia masuk sahaja di dalam kubur. Oleh itu, kita haruslah insaf dan apabila menziarahi kubur, kita hendaklah memberi salam kepada ahli-ahli kubur agar ahli-ahli kubur mendapat kesejahteraan di alam sana. Okey, anda faham? Saya harap anda faham. Okey, terima kasih. Sekian dari saya. Selamat ulang kaji semua.